Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Prof. Muhammad Izham dan rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini adalah giliran pembentangan kumpulan 5. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan tugasan kumpulan yang diberi nama Sistem e-Atur. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya, Mas Farizan Maslan selaku pembentang pertama, Rohaiza Rozali selaku pembentang kedua dan Dana Saprudin pembentang yang terakhir. Dan kami ini berkolaborasi bersama-sama sebuah sekolah kebangsaan di ibu kota yang dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Setapak Indah bertempat di Jalan 2 Palang 6, Setapak Indah, Kuala Lumpur. Sekolah ini mempunyai seramai 61 orang guru dan enrolmen murid yang melebihi daripada 1,000 orang. Pemilihan sekolah ini adalah sangat bertepatan dengan keperluan penggunaan sistem e-Atur bagi menambah baik sistem penggunaan pentadbiran di sekolah tersebut. Penjelasan lanjut akan diterangkan sebentar nanti. Ini adalah slide isi kandungan berkaitan pembentangan projek perubahan bagi kumpulan kami pada hari ini. Projek perubahan kumpulan kami dinamakan sebagai e-Atur. E-Atur adalah satu sistem yang dibangunkan untuk mengagihkan pembahagian jawatan mengikut pemberatan keutamaan jawatan supaya seimbang dan penyampaian pelaporan kemajuan kerja guru secara digital bagi menjimatkan masa serta mudah diakses oleh pentadbir dan guru sekolah. Sistem ini membantu membuat penambahbaikan pelaksanaan sedia ada di mana pelaksanaan sedia ada menggunakan penyelarasan perekodan agihan tugas, aktiviti dan pelaporan kemajuan kerja guru secara konvensional serta dibukukan sebagai dokumen manual pengurusan sekolah bagi tujuan rujukan dan tindakan semua guru di sekolah ini. Sistem ini juga memperkasa bidang pengurusan pentadbiran sekolah dengan penggunaan sistem rangkaian ICT bagi kemudahan organisasi di sekolah ini. E-Atur memberikan implikasi yang positif di mana pengurusan sekolah yang lebih kondusif, produktif, pantas, bersistematik dan guru memperolehi kepuasan pekerja yang optimal. Sistem e-Atur adalah merupakan akronim yang membawa maksud E untuk e-Sistem. Penggunaan sumber elektronik menggunakan komponen peranti dan internet. A untuk akses. Boleh diakses 24 jam sehari menggunakan internet pada bila-bila masa di mana sahaja. T untuk teratur. Merupakan satu sistem yang digunakan secara bersistematik. U untuk utama. Memudahkan pengurusan pentadbiran yang utama iaitu berkaitan tugas guru. Dan yang terakhir ialah R, relevant. Sistem e-Atur ini sangat praktikal digunakan. Di antara ciri-ciri sistem e-Atur adalah dapat mengagihkan pembahagian tugas, aktiviti dan pelaporan kemajuan kerja setiap guru supaya seimbang, kepuasan kerja guru tercapai dan mewujudkan organisasi cemerlang menjadi amalan budaya di sekolah ini. Selain itu, penyampaian progres kerja dan pelaporan guru juga menjadi lebih cekap, telus dan tuntas serta memudahkan pengurusan pentadbiran sekolah tersebut. Seiring kemajuan teknologi terkini, sistem e-Atur bersifat mesra pengguna, pengagihan tugas guru lebih adil dan seimbang dapat dicapai, dapat memudahkan penyampaian pelaporan progres kerja serta mengeratkan hubungan ukhuwah dan komunikasi berkesan sesama ahli organisasi dengan pentadbir sekolah. Mengapa penggunaan sistem e-Atur dicadangkan di Sekolah Kebangsaan Setapak Indah? Suka kami kongsikan senario yang berlaku di mana pengagihan jawatan adalah tidak seimbang memandangkan 26 jawatan utama dan 43 jawatan kanan telah dikenal pasti. Namun, terdapat guru yang sama menggalas kedua-dua jawatan yang berat ini. E-Atur membantu memastikan jawatan di sekolah diagihkan secara seimbang
dan adil melalui beberapa tahap sistem tapisan keutamaan jawatan yang telah dibangunkan menggunakan server Firebase. Penggunaan e-atur mengubah rutin sekolah kepada budaya ICT seiring mendepani zaman teknologi yang serba canggih kini. Oleh itu, guru berupaya mengurus emosi dengan lebih positif dalam perubahan yang telah pun diperkenalkan berbanding bebanan kerja yang dihadapi sebelum ini, membawa kepada peningkatan kecemerlangan dan kemenjadian murid secara holistik tercapai. Profesionalisme guru berkualiti menjadi budaya sekolah ini. Guru mempunyai keyakinan yang tinggi, berkemahiran berkomunikasi dengan berkesan serta kepuasan kerja guru juga dapat dipertingkatkan. Perancangan sekolah dapat dilaksanakan mengikut perancangan. Pentadbir mudah melakukan bimbingan dan monitoring 24 jam sehari melalui internet bila-bila masa di mana sahaja serta membantu menjimatkan masa bermesyuarat. Visi bagi projek ini adalah guru gembira kerja tuntas sekolah cemerlang. Misi bagi projek ini adalah membangunkan sistem bermanfaat untuk kemudahan dan menjaga kebajikan guru terhadap agihan jawatan yang sama rata dan pelaporan kemajuan kerja guru yang memenuhi aspirasi pendidikan berkualiti. Dan matlamatnya adalah usaha berterusan merancang, mengurus, menyelaras dan melaksanakan pengurusan pentadbiran sekolah melalui teknologi rangkaian ICT bagi memastikan jawatan di sekolah diagihkan dengan adil dan seimbang kepada semua guru serta memudahkan pentadbir membimbing dan monitoring kemajuan kerja guru di sekolah ini. Terdapat 3 objektif bagi projek sistem e-atur ini. Pertama, mengaplikasi pengurusan agihan jawatan di sekolah kepada guru secara digital melalui sistem aplikasi. Yang kedua, menambah baik kaedah penyampaian kemajuan tugas guru di antara guru dan pentadbir bagi mengurangkan peruntukan masa bermesyuarat. Dan yang terakhir, mengurangkan beban guru dengan membantu mereka mengurus emosi dengan lebih positif dalam perubahan yang diperkenalkan di dalam sistem e-atur. Seterusnya, rakan saya Rahaiza Rozali akan meneruskan pembentangan selanjutnya. Dipersilakan. Terima kasih Puan Mas Farizan. Baiklah, seterusnya adalah jadual perbandingan keadaan sedia ada dengan keadaan baru selepas menggunakan e-atur. Terdapat 4 aspek yang kami gariskan sebagai perbandingan utama, iaitu pertama adalah aspek pengurusan tahunan agihan tugas atau aktiviti guru. Bagi keadaan sedia ada, ianya dilakukan secara konvensional dan dibukukan dan mengakibatkan agihan tugas tidak seimbang dan tidak adil. Sebaliknya, bagi keadaan baru dilakukan secara digital menggunakan sistem e-atur yang mana akan menyebabkan agihan tugas yang lebih seimbang dan adil. Bagi aspek kedua pula, iaitu pelaporan kemajuan kerja guru, di mana bagi keadaan sedia ada, pelaporan hanya diperolehi melalui beberapa siri mesyuarat dan diperoleh secara lisan tanpa eviden. Manakala keadaan baru pula lebih menjimatkan masa kerana diperoleh melalui sistem di mana pentadbir boleh mengakses untuk melihat kemajuan kerja guru dalam sistem sahaja dan dengan menggunakan ID pentadbir ataupun admin. Bagi aspek beban kerja guru, bagi keadaan semasa, terdapat guru yang terbeban dengan lambakan jawatan utama, manakala bagi keadaan baru, beban kerja guru akan berkurangan kerana melalui sistem e-atur, pembahagian jawatan adalah mengikut pemberatan keutamaan supaya lebih seimbang dan teratur. Bagi aspek emosi guru pula, dalam keadaan sedia ada, emosi guru akan terganggu dengan bebanan tugas. Tambahan pula jika beliau mempunyai masalah peribadi. Sebaliknya, dengan penggunaan sistem e-atur, emosi semua guru akan lebih stabil kerana agihan tugas guru yang lebih seimbang dan tidak membebankan sesetengah individu meskipun guru tersebut mempunyai masalah peribadi. Baiklah, kita lihat teori yang diaplikasikan dalam projek sistem e-atur ini. Teori yang digunakan adalah teori Kirk-Levin 1951, di mana teori ini mengajukan 3 tahap perubahan iaitu pencairan, unfreezing, perubahan, change dan pembekuan semula, refreezing.
Bagi tahap pencairan, menunjukkan permulaan tercetusnya kesedaran bahawa perlunya kepada sesuatu perubahan dilakukan dan mereka perlu bersiap sedia untuk melakukan perubahan tersebut dengan menjauhi zon selesa sedia ada pada ketika itu. Tahap ini sering disebut sebagai tahap persiapan sebelum suatu perubahan itu berlaku. Semakin kita merasa terdesak untuk melakukan perubahan, maka kita akan semakin termotivasi untuk membuat perubahan tersebut dengan cepat. Tahap kedua pula ialah perubahan atau juga dikenali sebagai fasa transisi di mana ia dianggap sebagai fasa yang paling sukar kerana bukan mudah untuk meyakinkan orang untuk menerima perubahan. Biasanya mereka merasa tidak yakin atau takut kepada perubahan yang hendak dilakukan. Setiap orang perlu waktu untuk belajar, untuk memahami perubahan dan juga untuk memahami perubahan tersebut. Ditambah lagi, jika mereka perlu menyesuaikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain untuk menempuh satu perubahan. Jadi sangat perlu untuk suatu sistem sokongan terhadap perubahan tersebut, contohnya seperti adanya latihan. Tahap 3 pula adalah pembekuan semula iaitu merujuk kepada perubahan yang telah pun dibuat dan mulai diterima oleh semua orang sebagai norma baharu. Untuk mengekalkan perubahan itu, perlu ada mekanisme sokongan untuk menstabilkan kembali organisasi dalam situasi baharu tersebut. Model yang digunakan adalah model perubahan terancang yang diperkenalkan oleh David S. Bushnell 1971. Model ini menggunakan pendekatan sistematik yang merangkumi struktur dan proses tertentu dalam mengimplementasikan perubahan terancang dalam sesebuah organisasi di sekolah dan mesti melalui 6 peringkat strategik yang sistematik. 6 peringkat strategik yang sistematik tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam raja ini iaitu pada peringkat pertama ialah mengenal pasti masalah di mana kita perlu menentukan masalah yang hendak dibuat perubahan terlebih dahulu. Peringkat kedua adalah merumuskan objektif di mana bagi peringkat ini kita perlu merangka tujuan dan matlamat perubahan yang hendak dilakukan. Peringkat ketiga pula ialah mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan di mana perlunya kita mengetahui halangan-halangan ke arah perubahan yang akan dilakukan dan kita juga perlu menentukan sumber-sumber yang perlu dalam perubahan tersebut. Peringkat keempat, memilih penyelesaian yang sesuai iaitu kita perlu menyenaraikan beberapa kaedah penyelesaian untuk permasalahan tersebut dan kemudian kita pilih kaedah penyelesaian yang paling sesuai. Pada peringkat kelima pula adalah menilai alternatif iaitu menunjukkan yang kita perlu menilai alternatif bagi penyelesaian yang telah dipilih untuk perubahan yang akan dilaksanakan. Pada peringkat keenam, mengimplementasikan alternatif yang dipilih iaitu merujuk kepada keperluan mengimplementasikan alternatif yang dipilih untuk dilaksanakan dalam perubahan yang dirancang. Strategi perubahan sistematik yang digunakan ini boleh merangsang perubahan daripada satu sistem yang tradisional kepada satu sistem yang diperbaiki dan untuk perubahan ini mestilah melalui ke-6 peringkat dalam model ini secara sistematik. Pengaplikasian sistem e-atur ini dirancang dilaksanakan sebagai salah satu bengkel latihan dalam perkhidmatan ataupun ladap untuk guru-guru di Sekolah Kebangsaan Setapak Indah Kuala Lumpur. Jadi berikut adalah senarai jawatankuasa induk bagi mengaplikasikan sistem e-atur dalam bengkel ladap tersebut. Ini pula adalah jawatankuasa pelaksana yang melibatkan 61 orang guru di sekolah ini. Ini adalah sambungan senarai jawatankuasa pelaksana. Seterusnya adalah senarai tugas untuk setiap jawatankuasa untuk bengkel ladap yang dirancang bagi menggunakan sistem e-atur. Ini adalah senarai tugas jawatankuasa yang seterusnya. Dan ini yang seterusnya. Baiklah, seperti yang telah dimaklumkan, pihak sekolah akan menganjurkan bengkel ladap selama 4 hari bermula pada 21 hingga 24 Disember 2020 khusus untuk mengisi template sistem e-atur yang telah disediakan oleh programmer dan sistem e-atur yang lengkap ini akan digunakan oleh guru-guru pada tahun 2021. Jadi pengisian aktiviti bagi bengkel ini adalah seperti berikut iaitu pada hari pertama selepas ucapan alu-aluan guru besar dan taklimat oleh penyelaras bengkel,
Aktiviti parking lot akan dilaksanakan di mana guru-guru akan menulis perasaan mereka yang berkaitan agihan tugas dan beban tugas yang dirasai sebelum sistem e-atur diperkenalkan. Jadi pada sesi petang pula, mereka akan menjalani aktiviti latihan dalam kumpulan iaitu LDK. LDK 1 susun dan silang, LDK 2 adalah aktiviti aduhai tugasku. LDK 1, guru-guru akan susun semua tugas guru yang ada di sekolah tersebut dan LDK 2 pula semua guru perlu menyenaraikan semua tugas individu bertujuan untuk merekodkan bebanan tugas masing-masing. Jadi pada hari kedua pula, programmer yang membangunkan sistem e-atur dijemput untuk bertindak sebagai facilitator untuk mengendalikan slot 5 iaitu seronoknya digital. Jadi programmer akan menunjukkan cara langkah demi langkah tentang penggunaan sistem e-atur. Jadi programmer akan menggunakan template sistem e-atur yang telah disediakan sebelum bengkel seperti yang telah dimuat naik dalam YouTube. Jadi setelah tamat aktiviti bersama programmer, guru-guru boleh melayari YouTube tersebut berulang kali sehingga mereka mahir menggunakan sistem e-atur. Di sebelah petang hari kedua dan sepanjang hari ketiga, aktiviti klik-klik dilaksanakan di mana semua guru diminta untuk hands-on mengisi jawatan menggunakan sistem e-atur dan semua guru akan diminta untuk memasukkan tugas yang mereka pilih atau berminat. Jadi guru-guru dimaklumkan terlebih dahulu agihan tugas maksimum bagi setiap guru. Walau bagaimanapun, aktiviti ini agak mengambil masa kerana untuk memberi peluang guru-guru memilih dan bertolak ansur sesama mereka. Jadi sistem e-atur ini akan menghadkan bilangan tugas utama dan bilangan tugas maksimum untuk setiap guru. Jika guru memasukkan lebih daripada kuota sepatutnya, secara automatik sistem akan menolak dan mengelakkan guru menggalas beberapa jawatan berat fungsinya serentak. Jadi aktiviti ini akan bersambung sehingga selesai dan sekiranya selesai pada hari petang hari ketiga, aktiviti seterusnya pada hari keempat. Pagi hari keempat adalah parking lot kali kedua di mana guru-guru diminta mencatat pula perasaan mereka jika sistem e-atur dilaksanakan. Aktiviti ini juga bertindak sebagai pre dan post untuk bengkel ini. Sebelum surai diadakan rumusan oleh wakil guru dan seterusnya majlis perasmian penutup oleh Tuan Guru Besar. Sistem e-atur yang lengkap diisi akan digunakan secara rintis pada awal Januari 2021 di mana penilaian ke atas sistem akan dilaksanakan selepas 3 bulan digunakan iaitu pada Mac 2021. Dalam tentatif sistem e-atur ini, kami petakan beberapa aktiviti yang dirancang dengan 3 objektif projek seperti yang telah diterangkan oleh Puan Mas Farizan sebentar tadi. Aktiviti slot 4 dan 5 iaitu aktiviti latihan dalam kumpulan. LDK adalah aktiviti untuk mencapai objektif projek yang pertama iaitu mengaplikasi pengurusan agihan jawatan di sekolah kepada guru secara digital melalui sistem aplikasi. Manakala aktiviti slot 6 hingga slot 9 adalah aktiviti yang sama iaitu klik-klik. Jadi aktiviti ini adalah untuk mencapai objektif projek yang kedua iaitu menambah baik kaedah penyampaian kemajuan tugas guru di antara guru dan pentadbir bagi mengurangkan peruntukan masa bermesyuarat. Manakala bagi aktiviti parking lot, slot 3 dan slot 10 dan aktiviti dalam slot 4 dan 5 iaitu LDK merupakan aktiviti untuk mencapai objektif projek yang ketiga iaitu mengurangkan beban guru dan membantu mereka mengurus emosi dengan lebih positif dalam perubahan yang diperkenalkan dalam sistem e-atur ini. Sistem e-atur ini dibangunkan menggunakan server Firebase oleh programmer yang kami pilih. Programmer ini menyediakan tapak sistem untuk diisi semasa bengkel ladak bersama guru iaitu dalam aktiviti klik-klik. Programmer ini turut memuat naik video dalam YouTube sebagai rujukan kepada guru. Ini adalah sedutan apa yang berlaku yang ditunjukkan dalam YouTube.
Baiklah Prof Izham dan rakan-rakan sekalian, seterusnya marilah kita lihat sedikit tunjuk cara penggunaan sistem e-atur oleh Puan Darna yang mewakili kumpulan kami. Kami cuba tunjukkan bagaimana sistem ini akan berfungsi nanti. Ini ialah e-atur. Dalam sistem yang dipegang oleh admin ini, guru dapat diagihkan jawatan mengikut keutamaan. Kita beri contoh Cikgu Huzaimah. Dia telah diberi jawatan utama seperti Ketua Panitia Matematik. Kemudian, dia akan terpapar pada dashboard Cikgu Huzaimah. Jika guru besar ini melantik beliau memegang jawatan utama yang lain, contohnya seperti setiausaha co-curriculum, sistem tidak membenarkan Cikgu Huzaimah memegang jawatan tersebut. Namun Cikgu Huzaimah dibenarkan memegang jawatan yang lebih ringan, iaitu jawatan pelaksana seperti AJK bola baling. Contohnya, kita refresh, kita akan lihat senarai jawatan yang diterima oleh Cikgu Huzaimah. Baik, dalam e-atur juga, guru besar dapat melihat sendiri status sesuatu tugas yang dijalankan oleh guru. Contohnya pertandingan tilawah Al-Quran. Dalam peringkat status pelaporan mungkin atau sedang dilaksanakan. Kita beri contoh, Cikgu Huzaimah ada juga mengupdate pelancaran bulan matematik, belum dilaksanakan keterangan kerana PKPB. Ini dapat dilihat dalam dashboard admin. Bagi dashboard cikgu pula, cikgu hanya perlu login. Okey. Ini pula ialah dashboard e-atur bagi guru. Kita ambil Cikgu Huzaimah tadi. Beliau mempunyai 3 jawatan dan dapat mengupdate mengenai tugasan beliau di dashboard beliau yang directly akan disambung kepada guru besar. Di sini. Okey, contohnya. So, beliau boleh menukar status pada bila-bila masa sahaja. Mungkin dalam perbincangan secara online. Saya beri contoh. Sistem akan update status yang baharu pula. Guru besar boleh menyimak setiap update yang dilakukan oleh guru. Pelancaran bulan Mac telah diupdate dalam perbincangan. Sekian. Terima kasih Puan Darna atas tunjuk cara tadi. Okey, sekarang berakhirlah untuk slot saya. Jadi saya akan serahkan sepenuhnya kepada Puan Darna untuk meneruskan pembentangan yang berikutnya. Dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, ini giliran saya pula. Darna akan meneruskan pembentangan. Okey, berikut ialah cartagan bagi menunjukkan jalur masa pembangunan projek e-atur. Hasil temu bual bersama guru besar dan beberapa orang guru mendapati keperluan bagi menghasilkan perubahan dalam pengurusan agihan jawatan guru di samping memperkenalkan kaedah hebahan kemajuan tugas guru yang lebih mudah dan menjimatkan masa. Perasmian dijangka dibuat pada Januari 2021 dan penilaian pertama mula dibuat selepas 3 bulan pelaksanaan bagi mendapatkan maklum balas awal dari pihak organisasi sekolah. Kos projek pula adalah sebanyak RM2,369 dan telah digunakan secara berhemah dengan menggunakan sumbangan komuniti projek sekolah yang telah disumbangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Berikut ialah perincian bajet bagi program e-atur. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan aktiviti projek berdasarkan kepada 6 peringkat perubahan terancang yang diperkenalkan oleh Bushnell tahun 1971. Menurut Bushnell, terdapat 6 peringkat yang perlu diambil kira oleh pentadbir terhadap strategi perubahan yang sistematik. Peringkat yang pertama iaitu mengenal pasti masalah. Masalah yang telah dikenal pasti di sekolah ini adalah kaedah keagihan jawatan konvensional dan penyampaian maklumat tugas guru yang banyak menggunakan media bermesyuarat bersemuka didapati menimbulkan tekanan emosi dan masalah motivasi di kalangan guru. Peringkat kedua pula ialah peringkat merumuskan objektif. Kami menggunakan teknik SMART bagi menghasilkan objektif operasional terhadap alternatif penyelesaian masalah yang sudah dikenal pasti. Di peringkat yang ketiga, iaitu mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan bagi projek atur, kami telah mengenal pasti beberapa kekangan. Contohnya,
pengetahuan terhadap ICT yang terhad dalam projek e-atur ini. Peringkat keempat ialah memilih penyelesaian yang sesuai, iaitu dengan cara memilih dan menilai fungsi dan prosedur yang terbaik dalam programming e-atur. Pada peringkat kelima pula, iaitu memilih alternatif, kami telah mengukur practicality program ini melalui beberapa pilot test yang dijalankan dengan beberapa individu. Peringkat keenam ialah peringkat mengimplementasi, di mana kami akan mengadakan bengket 4 hari bersama warga SKSI bagi melihat penglibatan dan penerimaan mereka terhadap program perubahan yang telah diperkenalkan ini. Program e-atur diharap dapat merealisasikan anjakan kelima PPPPM 2013-2025, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Pemimpin sekolah yang mantap mempunyai accountability yang tinggi bagi membangunkan kapasiti sekolah mengikut keperluan sekolah itu sendiri. Oleh yang demikian, program ini diharapkan dapat memberi maklum balas terhadap KPN, JPN dan PPD dalam pembinaan model perubahan dalam pentadbiran yang berasaskan konteks sekolah di Malaysia. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru secara berterusan apabila aspek keperluan emosi mereka diambil kira dalam strategi perubahan. Keupayaan guru dapat dicapai dan komitmen dapat diraih apabila guru lebih termotivasi selepas menjalani latihan program yang baharu ini. Akhir sekali, program ini diharap dapat memberi implikasi terhadap sekolah yang berkualiti apabila guru besar dapat menilai semula kekuatan dan kelemahan dalam mengurus strategi perubahan dalam pentadbiran sekolah dan seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar. Kesimpulannya, strategi perubahan yang sistematik dan terancang sangat diperlukan bagi membantu menyelesaikan masalah dalaman yang berlaku di sekolah. Pelaksanaan inovasi secara digital sebenarnya memberi kelebihan dalam menghubungkan guru dengan pentadbir dan membantu pengagihan jawatan guru yang lebih seimbang dan sekata. Perubahan dalam pentadbiran pengurusan sekolah diharap dapat memberi situasi menang-menang terhadap setiap ahli dalam organisasi sekolah. Sekian, terima kasih.